Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu untuk kita membahaskan satu tajuk yang sangat penting, tapi kita dalam rangka untuk kita murajaah, kita ulang kaji berkenaan dengan perkara prinsip keimanan kita, rukun iman yang berkait dengan qadar, berkait dengan takdir. Yang mana kita akan bincangkan berkenaan dengan syair Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mana baik nazam ataupun syair, rangkap-rangkap yang tak panjang, hanya ada lebih kurang 4 ataupun 10 rangkap nazam ataupun ucapan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam bentuk nazam ataupun dalam bentuk syair yang ringkas berkenaan dengan takdir. Baik. Jadi perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ataupun nazam syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Demikian juga Imam Al-Lalaka'i dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Yang mana syair ini diriwayatkan oleh ashab talamith, yakni murid-murid Imam Asy-Syafi'i yang masyhur, murid-murid kanan Imam Asy-Syafi'i. Antaranya Imam Al-Buaiti, Al-Imam Al-Muzani, dan juga Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi rahimahumullahu ajma'in. Jadi penisbatan syair ini kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak ada keraguan lagi, bahkan sangat masyhur. Baik, apa bunyinya? Baik, kita baca dulu syair ini. Sangat ringkas dan sangat padat. Dan inilah kita nak bagi tahu kenapa kita ambil syair, kenapa kita syarah syair Imam Asy-Syafi'i. Kita kena faham sumber di dalam agama kita tanpa syak Al-Quran dan juga As-Sunnah, mengikut kefahaman salaful ummah. Tetapi kenapa kita ambil syair Imam Asy-Syafi'i ni? Sebab dia ibarat satu khulasah, dia ibarat satu ringkasan. Sebagaimana kita ambil dan pelajari atau kita baca kitab-kitab tulisan ulama yang dalam bentuk ringkasan, yang dalam bentuk matan, adalah dengan tujuan untuk meringkaskan, untuk dihafal, untuk diingat. Maka demikianlah juga tujuan kita nak cuba untuk huraikan sedikit dalam tempoh yang
dalam tak sampai sejam ataupun 50 minit insya-Allah. Uh, kita nak hurai dengan ringkas apa yang terkandung di dalam bait-bait syair ini, kerana ianya mengandungi faedah yang sangat besar dan asas-asas yang sangat penting dalam kita memahami berkenaan dengan takdir. Jadi kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau kita ambil riwayat dalam riwayat Imam Al-Muzani, si murid Imam Syafi'i, kata Imam Al-Muzani, syair ini dilantunkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau dalam keadaan sakit. Dikatakan fi maradihi alladhi mata fihi, ketika sakitnya Imam Asy-Syafi'i yang membawa kepada kematian beliau rahimahullah. Apa bunyinya? Kata Imam Al-Muzani, fa ansyadani li nafsihi. Maka guruku yang mulia Imam Asy-Syafi'i ini telah melantunkan kepada aku satu nazam, satu bentuk syair yang disebutkan ma syi'ta kana wa in lam asya. Ma syi'ta kana wa in lam asya. Wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta wa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Ala dha mananta wa hadha khadhalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. Ada 10 rangkap. Ma syi'ta kana wa in lam asya. Yang pertama, ma syi'ta kana wa in lam asya. Yani Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kata, ma syi'ta, apa yang engkau kehendaki wahai Allah, wahai Tuhanku, ma syi'ta, apa yang telah engkau kehendaki wahai Tuhanku, kana, ianya berlaku, ianya telah berlaku, ataupun kita kata ianya telah ditetapkan, kana, berlaku, telah berlaku, wa in lam asya, walaupun aku tidak berkehendak. Saya ulang sekali lagi, ma syi'ta kana wa in lam asya. Apa yang engkau wahai Tuhanku kehendaki berlaku ataupun telah berlaku. Wa in lam asya, walaupun aku tidak berkehendak hal tersebut berlaku. Wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Apa yang aku kehendaki, in lam tasya, jika engkau wahai Tuhanku tidak berkehendak dengannya, lam yakun, tidak akan terjadi. Faham? Apa yang boleh catat, dicatat. Ma syi'ta kana wa in lam asya. Yang pertama tadi, apa yang engkau kehendaki wahai Tuhanku, kana, berlaku. Wa in lam asya, walaupun aku tidak berkehendak dengan hal tersebut untuk berlaku. Wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki, apa yang telah aku kehendaki, in lam tasya, jika kamu ya Allah tidak berkehendak dengannya, lam yakun, tidak akan berlaku. Baik, ini baik pertama, yang kedua. Baik, yang ketiga, kita kata yang baik pertama, yang tadi baik pertama. Tadi 4 lah. Kita sebenarnya ada 4. Boleh kita nak kata 4, boleh kita nak bahagikan jadi 8 ataupun 8. Kita nak kata 4, 8. Kita nak bahagi ikut apa dia rangkap tu, ikut baris, kita kata 8. Atau ikut baris kita kata 4 rangkap kan. Kalau kita ikut satu jadi 8 lah. Maksudnya satu rangkap jadi 8. Mana-manalah kan. Baik.
yakni di atas ilmumu. Khalaqtal ibada ala ma alimta. Engkau telah mencipta hamba-hamba berdasarkan ilmumu. Ala ma alimta. Wa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Dan di dalam ilmumu, ataupun di atas, ataupun di dalam ilmu, pada ilmumu itu, ilmumu ya Allah, yajri al-fata wal musin. Berjalanlah al-fata wal musin. Maknanya seorang pemuda dan seorang yang sudah berusia. Maknanya wa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Di dalam ilmu Allah itulah berjalannya ketetapan berkenaan dengan usia lah. Maksudnya seorang pemuda dan seorang yang sudah tua. Yang ketiga, ala dha mananta wa hadha khadhalta. Di atas ilmumu juga ya Allah, dha mananta, ada itu orang yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Wa hadha khadhalta, dan ini pula ialah orang yang engkau telah tinggalkan mereka, ataupun orang yang engkau hinakan ataupun engkau tinggalkan. Ala dha mananta wa hadha khadhalta. Maksudnya hamba yang kamu ciptakan itu ya Allah, ada yang engkau berikan nikmat kepada mereka, wa hadha khadhalta, dan ini pula ada hamba-Mu yang engkau tinggalkan dia, engkau hinakan dia. Wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. Wa hadha a'anta, dan ini orang yang engkau telah tolong. A'anta. Wa dha lam tu'in, dan itu pula, ini pula, ataupun itu orang yang hamba yang engkau tidak bantu. Wa hadha a'anta wa hadha lam tu'in. Ada hamba yang engkau bantu, ada hamba-Mu yang kamu tak bantu. Maksudnya tak mendapat pertolongan Allah. Ada yang dapat pertolongan Allah, ada yang tidak mendapat pertolongan Allah. Yang terakhir, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Di kalangan mereka, yakni hamba-hamba-Mu itu, ada yang celaka, syaqi, wa minhum sa'idun, dan di kalangan mereka ada juga yang berbahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasan. Ada di kalangan mereka juga hamba-hamba-Mu yang hodoh, yang buruk amalannya, wa minhum hasan, dan di kalangan mereka juga ada yang baik amalannya. Baik. Jadi selesai. Baik. Rangkap, ataupun kita kata beberapa rangkap nazam ataupun syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkenaan dengan takdir. Baik, jadi bila kita sebut tentang kita sebutkan tadi, syair ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Al-Lalaka'i, Imam Al-Lalaka'i dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan Syekh Abdul Razak Al-Badar ada satu maqta' dia syarahkan dengan ringkas. Demikian juga dalam ta'liqat di atas Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, dia ada bawakan bait-bait ini ketika membahaskan berkenaan dengan perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah berkenaan dengan qadar. Baik, jadi sebelum kita nak faham, kita nak huraikan perkataan Imam Asy-Syafi'i ataupun syair Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini, maka kita ulang kaji sedikit tentang rukun kita beriman dengan qadar, kita beriman dengan takdir. Baik, jadi beriman dengan takdir, beriman dengan qadar adalah usul daripada usul iman. Rukun daripada rukun iman yang sangat penting. Yang dia adalah salah satu rukun yang kita katakan adalah mustaqil. Kalau kita tengok, dan dia termasuk dalam rukun yang pertama. Dia adalah, kita boleh katakan dia sangat berkait rapat dengan rukun pertama. Rukun iman yang pertama iaitulah beriman kepada Allah. Beriman dengan takdir, beriman dengan qadar ialah beriman
dengan qudratullah, dengan kekuasaan Allah. Kerana qadar itu maknanya qudratullah. Kan? Bila kita sebut takdir ni, maknanya dia adalah kekuasaan Allah. Maksudnya kita kena faham. Sebab itu ulama salaf, yang pertama sekali para sahabat Nabi, contohnya Al-Khalifah Ar-Rashid, Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika menyebutkan berkenaan dengan qadar, kata beliau, al-qadaru qudratullah. Faman kadzdzaba bil qadar faqad jahada qudratullah azza wa jalla. Baik, qadar ini, takdir ini adalah barang siapa yang mendustakan qadar, mendustakan takdir, maka sesungguhnya dia telah menolak kekuasaan Allah azza wa jalla. Perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ini dinukilkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Demikianlah juga diriwayatkan ibarat ini daripada Zaid bin Aslam oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya sabit perkataan ini daripada perkataan Umar dan juga Zaid bin Aslam. Iaitulah orang yang dimaksudkan dengan qadar itu ialah qudratullah. Sebab itu orang yang tak beriman dengan qadar, dia bukan beriman. Dia tak beriman kepada Allah. Kerana dia telah menolak kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Baik, apa makna qadar? Makna qadar ni kita kata takdir. Makna takdir ni imanul abdi bi'ilmillahi azza wa jalla al-azali. Pertama sekali kita beriman. Seorang hamba itu beriman kepada Allah dengan ilmunya. Beriman dengan ilmu Allah yang azali. Wa kitabatuhu fil lawhil mahfudhi lima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Dan dia beriman dengan penulisan yang telah Allah Ta'ala tulis di Lauh Mahfuz, kitabah, iaitulah tentang apa yang akan berlaku sehingga kiamat. Wa masyiatuhu subhanahu wa ta'ala laha, dan beriman dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Allah berkehendak. Wa khalquhu likulli syai', dan beriman dengan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala mencipta segala sesuatu. Sebab itulah ta'rif ini merangkumi 4 martabat ataupun 4 rukun. Beriman dengan qada dan qadar, ada 4 rukun yang kita kena ingat, iaitulah yang pertama, ilmu Allah al-azali. Kita beriman dengan qadar, maknanya kita beriman bahasanya ilmu Allah itu adalah ilmu yang bersifat azali. Sebab itu makna ilmu Allah yang bersifat azali ini, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala alima fil azali makana. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui secara azali apa yang telah berlaku. Wama sayakunu, dan apa yang akan berlaku. Wama lam yakun law kana kaifa yakun, dan apa yang mustahil untuk berlaku. Itu maknanya wama lam yakun law kana kaifa yakun. Sesuatu yang tak berlaku lagi, yang mustahil untuk berlaku pun Allah Ta'ala tahu. Kan? Contohnya macam perkataan orang musyrikin yang mereka kata mereka nak kembali ke dunia untuk beramal. So Allah Ta'ala tahu di akhirat kelak. Itu yang dicontohkan oleh para sebahagian ulama. Jadi Allah SWT dia tahu secara azalinya apa yang telah berlaku, wa ma sayakunu, apa yang akan berlaku, dan apa yang mustahil untuk berlaku pun Allah Ta'ala tahu. Sesuatu. Daqiqil asya' wa jaliliha wa khafiyiha wa zahiriha wa batiniha wa alaniha wa sirriha. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang kecil, perkara yang besar, perkara yang tersembunyi, perkara yang zahir, perkara yang batin, perkara yang yang terperinci, dan segala-galanya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ha? Ilmu Tuhanku itu luas, meliputi segala sesuatu. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, kulla syai'. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ilmu Allah ni meliputi segala sesuatu. Yang kedua, kita beriman dengan kitabatullah. Penulisan Allah di Lauh Mahfuz. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis di Lauh Mahfuz akan apa yang akan berlaku sehingga kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap sesuatu yang kamu lakukan, fa'aluhu fi zubur, telah tercatat dalam catatan amalan. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatarun. Setiap yang kamu lakukan, sama ada kecil ataupun besar, mustatarun, dicatat. Dalam tafsir disebutkan sama ada dicatat oleh malaikat ataupun telah tercatat di Lauh Mahfuz. Semua yang kita buat. Baik, yang ketiga, yang kedua tadi kita kata penulisan. Kita beriman Allah Ta'ala menulis segala sesuatu. Sabit juga hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub faqala ma aktub qala uktubul qadar atau uktubil qadar ma kana wa ma huwa kainun ila al-abadi atau ila yaumil qiyamah. Dalam sebahagian riwayat, sesungguhnya perkara pertama yang Allah cipta, pena. Ketika Allah SWT mencipta, perkara awal yang Allah katakan kepada pena, ketika Allah mencipta pena, uktub, Allah perintahkan dia tulis. Maka kata pena, ma aktub, apa yang aku nak tulis? Kata Allah, uktub al-qadar, tulislah ketetapan. Makana wa ma huwa kainun ilal abad, apa yang akan berlaku sehingga hari kiamat. Baik. Sama juga macam riwayat, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sanah. Yakni Allah telah menulis segala ketetapan, maqadiral khalaiq. Yakni telah menulis jami'il a'mal, seluruh perbuatan, amalan dan ketetapan-ketetapan seperti rezeki, ajal maut, semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, masyiatuh. Kita beriman dengan kehendak Allah. Masyiatuhu an-nafidhah. Kehendak Allah itu pasti berlaku. Semua perkara itu berlaku dengan kehendak Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Bagi siapa yang Allah Taala bagikan dia kehendak di kalangan kamu untuk dia berada di atas jalan yang lurus, untuk dia mentaati perintah Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apa yang mereka kehendaki itu tidak dapat berlaku melainkan setelah dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Maknanya, yang ketiga, kita beriman bahawasanya kehendak Allah mengatasi kehendak makhluk. Semuanya adalah, apa dia kita kata, berlaku sesuatu itu dengan kehendak Allah. Yang keempat, rukun yang keempat, khalquhu likulli syai'. Allah SWT mencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Dan Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah mencipta kamu dan apa yang kamu kerjakan. Maka kita wajib beriman semua yang berlaku, sama ada diri kita, perbuatan kita adalah makhluk. Adalah makhluk Allah. Adalah apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya adalah makhluk. Dan wajib kita fahami. Sebab apa? Kalau kita mengabaikan pemahaman terhadap 4 rukun ini, maka kita tidak akan dapat faham tentang penyelewengan yang mungkin bahkan yang akan merosakkan akidah kita, khususnya dalam masalah qadar, masalah takdir. Sebab itu kita
nak lihat apa yang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebutkan dalam syair ini, kita tengok yang pertama, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kata, "Masyi'ta kana." Kan? Dia kata, apa yang engkau, wahai Tuhanku, kehendaki, kana, berlaku. Maknanya seluruh perkara, semuanya berlaku disebabkan kehendak Allah. Kerana kehendak Allah. Tidak ada perkara yang berlaku melainkan ianya adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Famasyiatuhu nafidah. Kehendak Allah tu dia berlaku. Tak ada siapa yang boleh tolak. Nampak? Itu maksud masyi'ta kana. Kemudian wa in lam asya'. Wa in lam asya', apa yang aku tidak kehendaki. Aku tidak kehendaki maknanya diri kita, hamba. Kita ni makhluk, hamba. Maknanya apa yang dikehendaki oleh Allah akan berlaku, pasti berlaku, walaupun kita tak berkehendak. Wa in lam asya'. Contohnya, sebab Imam Asy-Syafi'i cakap ni waktu dia sakit. Siapa yang nak sakit? Ada tak orang nak sakit? Tak ada. Tapi kerana kehendak Allah. Masyi'ta kana wa in lam asya'. Apa yang Allah Ta'ala berkehendak berlaku. Walaupun kita tak mau. Walaupun kita tak berkehendak akan perkara tersebut. Sebab itu kehendak makhluk berada di bawah kehendak Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah apa yang mereka kehendaki itu, melainkan didahului oleh apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Kemudian perkataan Imam Asy-Syafi'i lagi, وَمَا شِئْتُ إِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Apa yang aku kehendaki, engkau wahai Allah, kalau kamu tak berkehendak, maka ia tidak akan berlaku. وَمَا شِئْتُ, apa yang aku berkehendak, إِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Yang ni takrir, takkid. Bahawasanya apa? Manusia berkehendak, kita berkehendak, tetapi kehendak kita tak boleh menampaui kehendak Allah. So ni dia takkid balik, dia tegaskan balik. Imam Syafi'i nak takkid balik yang pertama tadi. Wa ma syi'tu in lam tasya' lam yakun. Apa yang aku kehendaki, jika engkau tak berkehendak dengannya, tidak akan berlaku. Nampak? Sebab itulah seorang Arab Badui pernah ditanya. Arab Badui pernah ditanya, bima arafta rabbak? Macam mana kamu kenal Tuhanmu? Katanya, binaqdil azaimi wa halil himami. Maknanya dengan, apa maksud binaqdil azaimi wa halil himami? Dengan terputusnya, terurainya keazaman-keazaman dan terlerainya niat dan tujuan. Apa maksudnya? Maksudnya, kita dalam hidup kita ni, kita ada macam-macam kehendak. Betul? Kita ada macam-macam azam. Azam nak rajin, azam nak buat macam ni, azam tahun baru, azam ni, azam. Kita nak macam-macam. Tetapi, ataupun kita ada niat atau kita ada objektif yang tertentu, kita ada tujuan, kita ada perancangan yang tertentu. Tetapi berapa banyak perancangan kita tu dialihkan kepada perkara lain. Ataupun tak sampai pada matlamatnya. Siapa yang pernah menyangka tahun 2020 dan tahun 2021 ini kita takkan keluar rumah? Siapa pernah rancang? Ada orang rancang ke? Siapa nak kita duduk dalam rumah, kita tak keluar dalam tahun pertengahan tahun 2020 sehingga hampir-hampir penghujung tahun 2021. Siapa nak? Siapa pernah plan? Ada ke plan kita macam ni? Tak kan? Tahun 2017, 2018, tahun 2019, awal tahun 2020, cuba cek balik planner kita. Kita punya diary kita, perancangan-perancangan kita. Berapa banyak perancangan-perancangan kita yang terbatal disebabkan sesuatu yang berlaku di luar jangkaan kita.
di luar kehendak kita. Semua orang tak berkehendak nakkan pandemik ini, betul tak? Kerana dia di luar jangkaan kita, dia di luar kehendak kita. Jadi itu makna jawapan Arab Badui tadi. Binaqdil azaimi wa halil himam. Macam itulah aku kenal Tuhan aku. Itu menunjukkan bila kita tahu sesuatu perkara itu berlaku di luar kehendak kita, maknanya ada satu kuasa yang kehendaknya mengatasi kehendak kita. Siapa? Allahu Rabbul Alamin. Wa ma tasha'una illa an yasha. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul Alamin. Maknanya kehendak kita ni didahului dengan kehendak Allah. Baik. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i lagi, khalaqtal ibada ala ma 'alimta. Engkau telah mencipta makhluk-makhluk hamba-hambamu di atas apa yang engkau tahu. Yakni berdasarkan ilmu Allah. Yang azali. Allah Ta'ala tahu. So ini balik yang bait yang pertama tadi merujuk kepada rukun yang ketiga, masyiah. Bait yang kedua ni merujuk kepada rukun yang pertama, ilmu Allah. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i lagi, wa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Dalam ilmu Allah yang azali itulah dia mengalirnya usia seorang pemuda dan usia seorang yang tua. Maknanya segala pergerakan ataupun diamnya seseorang, sama ada kecil ataupun besar, sama ada tua atau muda, semuanya berlaku dengan ilmu Allah SWT. Menepati apa yang diketahui oleh Allah SWT. Ala dha mananta wa hadha khadhalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebut kepelbagaian manusia, makhluk yang Allah Ta'ala cipta, kepelbagaian keadaan. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Ala dha mananta. Wa hadha khadalta. Ada orang yang Allah Ta'ala uji dia dengan musibah, dengan ujian. Wa hadha a'anta. Ada orang yang Allah Ta'ala tolong dia. Wa dha lam tu'in. Dan ada orang yang Allah Ta'ala tak tolong dia. Maknanya ini berlaku pada manusia. Sebab itu kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bagi nikmat kepada makhluknya, kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dan ada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala disebabkan dia yang memilih kesesatan. Itu maksud wahadha khadhalta. Khadhal tu makna khudlan. Maknanya Allah tak bagi dia iman, Allah tak bagi dia petunjuk, Allah tinggalkan dia disebabkan dia memilih jalan kesesatan. Wahadha a'anta wa dha lam tu'in. Ada orang yang Allah Ta'ala bantu dia, tolong dia untuk melakukan ketaatan. Allah mudahkan dia untuk melakukan ketaatan. Dan ada orang yang Allah Ta'ala tak bantu dia, Allah tak mudahkan dia untuk melakukan ketaatan. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Kalangan mereka hamba-hamba itu ada yang celaka, ada yang bahagia. Ada yang khodoh, amalan-amalannya buruk, dan ada yang baik amalan-amalannya. Baik, jadi bait syair ini nak bagi tahu dekat kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah nak bagi tahu dekat kita tentang qadar, tentang ketetapan Allah, tentang takdir. Dan inilah asas yang kita kena faham. 4 perkara, 4 rukun tadi kita kena faham betul-betul. Dan kalau kita tak faham hari ini, jangan susah, jangan merasa sedih, jangan merasa putus asa. Ulang. Dengarlah penjelasan daripada guru-guru ahli sunnah. InsyaAllah kita akan dapat jawapan. Kalau tak faham yang waktu anda nak syarah ni, tak faham, boleh ulang-ulang, cari asatizah lain yang bincang tentang qadar.
yang lebih detail. Cuma kita nak bincang ni secara umum. Yakni berkenaan dengan apa? Kita katakan takdir. Yang berkait dengan ilmu Allah, berkait dengan penulisan, ketetapan yang telah tertulis. Berkait dengan masyiah, yakni kehendak Allah. Berkait dengan khalq, yakni penciptaan. Secara umumnya, kita nak faham mudah lah, nak faham mudah. Kita bagi contoh yang mudah. Baik. Iaitulah keberadaan kita. Semua yang menonton. Kalau anda tengok dekat sini, ada lebih kurang 19 orang viewers yang tengok. Yang anda nampak kat sini lah. Baik. Pada pukul, tadi kita start lewat sikit. Kita start lewat sikit sebab apa? Sebab dia di luar jangkaan kita. Dalam jadual, pukul 9. Tapi kita start 9 lebih sikit. 9:03 minit ke 4 minit, 5 minit. Lewat sikit pasal apa? Pasal kita makhluk yang lemah. Kita nak buka laptop pun lambat. Slow sikit. Kemudian nak buka ni, nak buka tu lambat. Nak pasang ni, pasal tu lambat sikit. Terlewat. Terlewat. Asalnya, kehendak kita, pada dasarnya, kehendak kita, kehendak penganjur. Admin Baitus Salam, nak mula pukul 9 tepat lah. Kan? Nak mula pukul 9 tepat. Tetapi, ternyata dia di luar daripada kehendak kita. Dia bermula pada 9, 4 minit ke 3 minit, 5 minit tadi. Lewat 5 minit ke 4 minit gitu. 3 minit itu. Saya nampak faham. Baik, apa yang berlaku Allah Ta'ala, ilmuhu sabiqun li makhluqihi. Ilmuhu azaliyun. Ilmunya azali. Maknanya dia dah tahu apa yang akan berlaku pada saat pukul 9 tadi. Apa yang ana nak cakap 9 dalam pukul 9.42 sekarang ni, Allah Ta'ala pun tahu. Apa yang telah berlaku, Allah tahu. Apa yang sedang berlaku sekarang ni, apa yang kita cakap sekarang ni pun Allah Ta'ala tahu. Apa yang akan berlaku nanti, sama ada kita berhenti tepat pukul 9.50, 10 ataupun lewat sikit pun, itu pun Allah Ta'ala tahu. Kita tak tahu. Nampak? Ataupun tiba-tiba mati ke, tengah bagi ceramah, tiba-tiba stop, tak bergerak. Allah Ta'ala tahu. So, semuanya balik pada ilmu Allah. Yang kedua, kitabah. Semua yang berlaku tadi, pukul 9, kita start lewat sikit tadi, 9.3 minit, 9.4 minit ke lebih kurang. Dan pada saat ini, pukul 9.43, kita masih kesimpulan, Allah Ta'ala dah tulis di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala tahu yang 20 seorang. Cuba kaitkan dengan 4 perkara tadi. Semuanya akan berlaku dengan 4 perkara tadi. Ilmu, kitabah, masyiah dan al-khalq. Wajib kita kena beriman dengan 4 rukun ni. Kalau tolak satu rukun, rosak semua. Sebab itulah apa? Orang yang tolak rukun pertama, ilmu, iaitulah golongan yang muncul pada zaman para sahabat. Pengakhiran zaman sahabat ataupun di kalangan sahabat sigharus sahabah. Seperti Ibnu Umar dan sebagainya. Munculnya golongan yang dipanggil Qadariyah. Qadariyah al-ula. Qadariyah yang terawal
mereka ini adalah golongan yang nufatul ilm, mereka menafikan ilmu Allah. Muncul di Basrah. Ada ulama yang mengatakan diasaskan oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Dikatakan sama ada seorang lah, Ma'bad al-Juhani dulu ataupun Ghailan ad-Dimashqi. Baik. Mereka menafikan qadar, menafikan ilmu Allah. Bila mereka menafikan ilmu Allah, mereka kata innal amra unuf, alla qadar. Yaz'umuna an la qadar. Mereka mendakwa tidak ada qadar. Dan sesungguhnya setiap perkara itu unufun, maknanya musta'naf. Maknanya Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu perkara melainkan sesuatu perkara itu berlaku dulu. Yang ni kita kata adalah qadariyah yang terawal. Muncul pada zaman Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian bila dua orang tabi'in daripada Basrah datang mengerjakan haji dan umrah, bertemu dengan Ibn Umar, mereka sampaikan kepada Ibn Umar tentang kewujudan golongan ini yang menafikan qadar, yang menafikan ilmu Allah, yang menafikan rukun yang pertama. Lalu Ibn Umar mengkafirkan mereka. Nufatul ilm, mereka menafikan ilmu Allah. Bukan mereka kata Allah Ta'ala tak ada ilmu. Kita kena faham, bukan maknanya mereka kata Allah Ta'ala tak ada ilmu, tapi mereka nafikan ilmu Allah yang azali. Dan mereka menafikan ilmu Allah yang tafsil, yang terperinci. Mereka kata Allah tak tahu sesuatu perkara melainkan sesuatu itu berlaku dulu. Allah tak tahu maksiat yang dilakukan oleh hamba-Nya melainkan hamba tu buat maksiat dulu baru Allah Ta'ala tahu dia buat maksiat. Allah tak tahu ketaatan yang dilakukan oleh hamba-Nya melainkan orang tu buat dulu ketaatan baru Allah tahu. Nampak? Sebab itu dia ternafi dan menafikan rukun yang pertama, beriman dengan qadar, ilmu Allah. Sebab itu kenapa sahabat Nabi mengkafirkan golongan ini. Antara yang mengkafirkan Qadariyah yang pertama ini antaranya Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar radhiyallahu an. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibn Abbas dan beberapa orang sahabat lagi yang sampai kepada mereka berkenaan dengan bid'ah Qadariyah ini. Sebab tu kalau kita tengok balik, golongan ini dia sampai sekarang ada. Maknanya Qadariyah nufatul ilm ini, kalau kita tengok dia berkembang. Dia berkembang daripada pada awalnya mereka menafikan ilmu, kemudian berikutnya datang mereka menafikan af'alul ibad. Ini mereka menafikan ataupun mereka mengasingkan antara perbuatan hamba itu dengan qadar. Yang ni startnya dia jadi apa kita kata lebih berkembang kesesatan itu. Sebab itu mereka menafikan perbuatan hamba itu adalah apa yang ada kaitan dengan Allah. Mereka kata tak ada kaitan lah. Maknanya makhluk yang mencipta perbuatan dia sendiri. Sebab itu kenapa golongan Qadariyah yang terawal ni mereka digelar sebagai majus hadhil ummah. Majusi umat ini. Sebab bila mereka kata kita yang mencipta perbuatan kita sendiri, bukan Tuhan, maka mereka telah mengisbatkan dua pencipta. Golongan Qadariyah yang berikutnya, mereka menafikan qadar ini
dan mereka menamakan ini sebagai keadilan, adalan. Mereka namakan keadilan. Dan mereka menambah lagi dengan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan hakikat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mereka menamakan tauhid. Keadilan di sisi golongan ini, mereka juga di Qadariyah juga doktrin ini juga dimasukkan masuk pada golongan Mu'tazilah yang kemudian. Sebab itu bagi mereka keadilan itu adalah mengeluarkan pelakuan makhluk daripada qudratullah, daripada kehendak Allah, daripada ilmu Allah, daripada ciptaan Allah. Ikhraju af'alil malaikah wal ins wal jin wa harakatihim wa aqwalihim wa iradatihim min qudratihi wa masyiatihi wa khalqihi. So punca mereka menjadi sesat kerana mereka mengeluarkan perbuatan makhluk daripada qudratullah, daripada kekuasaan Allah, daripada kehendak Allah, daripada ilmu Allah, daripada penciptaan Allah, daripada qadar, daripada takdir. Kita boleh ibaratkan macam semua perbuatan kita, amalan kita, pelakuan kita, kita sendiri ada di dalam bulatan. Iaitulah apa? Takdir. Golongan Qadariyah yang pertama ini, mereka telah membuka bulatan tersebut. Mereka membebaskan apa yang ada dalamnya dan mereka membuang bulatan tersebut. Itu perumpamaan dia. Sebab itu mereka kata, apa yang kita buat, tak kiralah kita ke, jin ke, malaikat ke, manusia ke, binatang ke, semua makhluk, virus ke, pergerakan mereka, perkataan mereka, kehendak mereka, semuanya dikeluarkan daripada qudratullah, dikeluarkan daripada takdir, dikeluarkan daripada kehendak Allah, dikeluarkan daripada penciptaan Allah. Dan dari sinilah datangnya free will. Golongan yang kita katakan, yang mengatakan kita ni berkehendak dengan bebas, tanpa ada ikatan dengan kehendak Allah, tanpa ada ikatan dengan ilmu Allah, tanpa ada ikatan dengan Tuhan. Itu datang kemudian, tak ada kaitan dengan Tuhan. Tapi kita kena faham, golongan free will ni pun dia ada dua mazhab. Yang kita kata golongan ilhad sekarang ni. Yang pertama mereka kata golongan yang isbat free will. Mereka yang isbat al-iradatul al-hurrah. Kehendak yang bebas. Yang kedua, golongan yang mengingkari hurriyatul iradah ataupun free will tadi. Sebab tu contohnya macam golongan macam apa yang disebutkan oleh Sam Harris. Dia ada buku dia pasal free will. Itulah juga Richard Dawkins. Yang ni mereka ni lagi teruk maknanya dia orang terus menafikan terus free will. Maksudnya kita ni tak ada kehendak terus. Kita ahli sunnah, kita katakan berdasarkan apa yang kita sebut pegang ayat Quran, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Macam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebut tadi. Kita ada kehendak. Kan? Wa ma syi'tu in lam tasha' lam yakun wa in lam asha'. Ma syi'ta kana wa in lam asha'. So kita ada kehendak. Tetapi kehendak kita didahului dengan kehendak Allah. Kita tak boleh mendahului kehendak Allah. Kerana kehendak Allah tu adalah kekuasaan Allah. Sebagaimana kita tak boleh melampaui ilmu Allah, kerana ilmu Allah tu meliputi segala sesuatu, begitulah juga kita tak boleh melampaui kehendak Allah, kerana kehendak Allah tu meliputi segala sesuatu. Tetapi golongan-golongan etis, golongan-golongan kita kata apa, mulhidin, yang ada zaman sekarang ni, mereka kata tak ada. Yang ada yang isbat kita ni free will, macam golongan Qadariyah yang pertama lah. Ni kebanyakan yang masih ada lagi sampai sekarang, yang mereka kata kita ni tak ada kaitan dengan Tuhan. So apa yang kita buat ni kita bebas. Tak ada kaitan dengan Tuhan. Dan daripada situlah juga datangnya falsafah-falsafah
ibahiyah, yang menghalalkan apa yang haram, yang melakukan perkara-perkara yang kita kata apa, yang bertentangan, kerana tak ada syariat, tak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, Tuhan tak ada kaitan dengan kita. Tuhan tu hanyalah waham, hanyalah ilusi. Macam tu. Sebab itu kalau kita tengok balik, contoh macam golongan yang mengisbatkan ataupun yang menafikan free will ni, kalau kita tengok balik, contohnya macam Sam Harris. Dia kata dalam kitab dia tu, free will. Dia kata, Ana baca yang teks bahasa Arab dia. Hurriyatul iradah wahmun. Dia kata free will ni, kita ada kehendak ni sebenarnya adalah waham, ilusi saja. Waham, hanya khayalan. Kita sebenarnya tak ada kehendak. Bikulli basatah iradatuna laysat min intajina nahnu fil haqiqah. Hurriyatul iradah hiya aktharu min mujarradin waham atau aqal. Dia kata, sebab tu dia kata free will. Baik, kita sebut tadi, kita ahli sunnati wal jamaah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita ada kehendak, Allah Ta'ala ada kehendak. Allah punya kehendak mengatasi kehendak kita. Simple nak faham ayat Quran yang kita sebut dan perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam Sya'an. Dan perkataan Arab Badui yang kita sebut tadi. Kita ada kehendak. Betul tak? Contohnya, semua kita, apa bukti kita ada kehendak? Kalau kita tak ada kehendak, kita tak boleh dengar kuliah malam ni. Kita tak boleh buka Facebook Baitul Salam malam ni. Kalau kita tak ada kehendak. Menunjukkan kita ada kehendak. Allah Ta'ala bagi kita free will. Allah bagi kita kebebasan untuk kita memilih. Betul tak? Tetapi kebebasan untuk memilih itu terbatas. Kerana ianya terbatas dengan kehendak Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Apa yang kita kehendaki, Allah bagi kita berkehendak. Tetapi kehendak kita tak boleh mengatasi kehendak Tuhan. Yang tu kita kena faham, yang tu kita kena pegang. Yang tu beriman dengan qadar. Antaranya beriman dengan kehendak Allah. Yang mengatasi kehendak makhluk. Tetapi macam Sam Harris tadi, Sam Harris ni dia kata apa? Dia kata hakikatnya dia kata free will ni pun tak ada sebenarnya. Waham. Hanyalah khayalan. Kita tak berkehendak pun. Dia hanyalah khayalan. Sebab itu mereka kata Richard Dawkins lagi teruk. Dia kata apa? Kita ni hanyalah ibarat kita kata makhluk DNA yang tak ada apa-apa kehendak. Kita ni hanya nahnu narqusu ala anghamihi. Kita hanya bergerak dalam sistem. Kita ni hanya bergerak dalam sistem yang ada ni. Macam DNA dan apa benda semua tu. Kita hanya bergerak macam dalam sistem saja. Kita ni tak ada kehendak apa. Kita hanya bergerak mengikut gerakan apa kita kata apa? Alam tabi'i ni. Macam tu lebih kurang makna perkataan. Anda tak sempat nak check yang dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab dia lebih kurang macam tu. Dia kata kita ni hanyalah ibarat DNA yang tak tahu apa-apa. Dan hanya bergerak menari mengikut rentak. Menari mengikut rentak itu lebih kurang. Nahnu narqusu ala anghamihi. Kita hanya menari mengikut rentak gerakan yang telah ditentukan. Siapa yang tentukan? Itu masalahnya. Sebab itu kalau kita tengok balik, kebanyakan golongan Malahidah hari ini, itulah cara mereka berfikir. Sebab itulah mereka ada yang golongan yang mengisbatkan free will tadi. Mereka tak nafikan. Memang kita ada kehendak. Allah Ta'ala bagi kita free will. Allah bagi kita kehendak yang bebas. Dan hal tersebut
menyebabkan apa? Mereka mengisbatkan apa yang mereka sebutkan sebagai metafizik, tabiat, ataupun kita kata apa, metafizik. Dan memerlukan tafsiran yang lain, tafsiran yang bersifat ghairu maddiyah. Dan akhir sekali mereka mentafsirkan dengan kesesatan juga. Maksudnya tak dapat jawapan juga. Yang mengingkari kewujudan free will, huriyatul iradah, mereka pula akan menjadikan kita ni dihukum di atas sistem yang la mantiqiyah wal wahm, yang ilusi ataupun khayalan tadi. Maknanya akhir sekali tak ada apalah, maknanya kita ni tak ada kehendak apa, semua kita ni berjalan ikut sistem saja. Tak ada kehendak, tak ada apa. So ini kita kata adalah kemungkaran dan kekufuran yang sangat jelas. Berpunca daripada apa? Anda bukan nak cerita pasal perkataan Sam Harris ataupun Richard Dawkins tu dengan detail, terperinci. Cuma anda nak bagi contoh apa kaitan penafian golongan malahidah, golongan mulhid, imam-imam mulhidin zaman ini dengan kaitannya dengan pembahagian 4 rukun iman dengan qadar tadi. Penting sebab tu kenapa? Sebab ada orang dia tanya, kenapa kena bahagikan ni? Macam mana? Ya. Betul. Free will, free act. Manusia yang berfahaman, setiap aktiviti manusia ni semata-mata keinginan sendiri. Maksudnya tak ada, betul. Itu yang dimaksudkan. Dalam masa yang sama, ada juga yang macam Richard Dawkins dengan Sam Harris tadi kata kita ni hidup ni dalam ilusi saja. Yang ni satu lagi. Yang ni kita kena faham sebab apa mereka kata hidup kita ni dalam ilusi. Ataupun sebahagian lagi ulama' sebut mereka adalah golongan dahriyun. Golongan dahriyun ni memang Quran sebut. Quran sebut memang jelas. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Allah Ta'ala sebut tentang golongan dahriyun, golongan dahriyah. Apa makna dahriyah? Maknanya golongan yang mereka beranggapan sama dia ada banyak mazhab dahriyun ni. Dahriyah ni dia ada banyak mazhab. Mereka yang paling senang kita nak faham, mereka mengatakan sama macam apa yang Al-Quran sebut. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. So mereka orang-orang musyrikin. Allah Ta'ala sebut ni merujuk kepada orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna ad-dunya. Tidaklah kita ini melainkan hanyalah kehidupan. Hayatuna ad-dunya, kehidupan kita di dunia. Namutu wa nahya. Kita mati dan kita hidup. Nampak? Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidaklah memusnahkan kita melainkan masa. Ad-dahr maknanya mururul ayyam waz zaman. So tengok, bila mereka bila mereka menafikan kehendak Tuhan, menafikan Tuhan sendiri, menafikan kehendak Tuhan dan mendahulukan kehendak makhluk berbanding kehendak Tuhan, meletakkan kehendak makhluk itu, kehendak manusia itu yang first, yang asal. Adapun kehendak Tuhan itu ada juga yang isbat kehendak Tuhan, tapi dia kata kehendak Tuhan tu tak ada kaitan dengan kehendak kita. Kita bebas, sebebas-bebasnya. Sebab apa? Sebab dia faham kita yang buat perbuatan kita. Sebab itu penting yang 4 martabat atau 4 rukun tadi. Khalq. Kita dah sebut tadi, amalan kita ni semua makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bila mereka tak isbatkan perbuatan ni adalah makhluk, akhir sekali mereka telah mengisbatkan dua pencipta, dua khaliq. Sebab itu kenapa golongan Qadariyah ni Nabi SAW sebut majus hadhil ummah. Dimajusi umat ini sebab dia mengisbatkan dua Tuhan. Tuhan dan Tuhan satu lagi yang buat, maknanya yang buat perbuatan manusia itu sendiri, yang manusia itu sendirilah Tuhan sebab dia buat perbuatan dia.
Bukan Tuhan yang buat. Ya, sama. Dahriyun sama dengan naturalism. Sama. Golongan at-tabi'iyun. Naturalism yang ada sekarang ni sama. Sama saja. Sebiji. Cuma ada perbezaan-perbezaan yang maknanya pendekatan-pendekatan atau pentafsiran yang mereka buat yang mengelirukan atau memeningkan. Tapi semua tu dia akan balik pada ayat dalam surah Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dia sebut berkenaan فهذه الفرق الثلاثة سرى داؤها وبلاؤها في الناس ولم ينجو منه إلا أتباع الرسول العارفون بحقيقة ما جاء به المتمسكون به دون ما سواه ظاهرا وباطنا. Maknanya golongan Dahriyah ni, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, mereka kata dia ada berapa firqah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim dia ada firqatan. Dia ada dua kelompok. Yang pertama mereka kata innal khaliqa subhanahu lamma khalaqal aflaq mutaharrikah a'zama harakah darat alaihi fa ahqat wa lam yaqdir ala dhabtiha wa misaki harakatiha. Ini Tuhan, bila Tuhan mencipta alam ini, falak yang bergerak, maka pergerakan itu telah tak dapat dikontrol oleh Tuhan. Maka dia tak mampu untuk mengawal dan menahan pergerakan falak ataupun pergerakan alam itu sehingga menyebabkan terbakar ataupun meletup. Maknanya dia Tuhan tak boleh nak kontrol alam ni. Satu firqah. Firqah yang kedua, innal asya' laysa laha awwalul battah wa innama tukhriju minal quwwati ilal fi'l. Segala sesuatu yang berlaku ini tidak ada permulaan. Semuanya hanya berlaku disebabkan oleh kekuatan. Satu kekuatan apa dia tak bagi tahu, yang mengarah kepada tindakan. Bila keluarnya فَإِذَا خَرَجَ مَا كَانَ بِالْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ. Bila keluarnya kekuatan itu menuju kepada sesuatu tindakan, takawwanatil asya', maka terbentuklah segala sesuatu. Ini kita kata sama macam golongan Dahriyun yang zaman sekarang ni, naturalism, yang mereka berkeyakinan bahawa dengan alam ini terjadi dengan sendirinya ataupun dengan tiba-tiba ataupun dengan macam-macam lah. Big Bang-nya dengan macam-macam teori yang mereka cuba untuk rumuskan akan penciptaan alam. Ada juga yang katakan tidak ada permulaan. Sebab tu kalau kita tengok, kalau buka dalam tafsir Ibn Kathir ada sebut golongan Dahriyun ni juga ada yang beriktikad bahawasanya alam ini hanyalah berpusing mengikut masa. Maksudnya tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Sebab tu mereka Imam Ibn Kathir kata ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية والمنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. Golongan falasifah Dahriyah ni, mereka menyatakan, yang mengingkari pencipta, mereka meyakini bahawa pada setiap 1036 tahun, 36,000 ataupun kita boleh katakan 1036 tahun ataupun 36,000 tahun, maaf. 36,000 36,000 tahun putaran alam ini akan kembali kepada asal. Jadi di sini akan kalau kita tengok balik, dia pecahlah macam-macam lagi falsafah-falsafah yang keluar. Ada yang cuba kaitkan dengan angka 33. Contohnya macam sebahagian golongan Kristian, golongan Dahriyun di kalangan Kristian, yang mereka cuba kaitkan dengan beberapa ayat dalam Bible. Contohnya dalam certain ayat dalam Bible yang mereka gunakan dengan tafsiran nombor. Mereka kaitkan dengan usia Nabi Isa alaihi salam 33 tahun. Kemudian mereka kata setiap 33 tahun akan berulang. Apa yang pernah berlaku?
So dia mari daripada sinilah falsafah ini yang sama. Sebab mereka menafikan Tuhan. Mereka kata tak ada Tuhan, senang cerita. Tak ada Tuhan, tak ada kehendak Tuhan, tak ada tindakan Tuhan, tak ada ilmu Tuhan pun tak ada. Kita ni bebas sebebas-bebasnya. Dan yang apa, falsafah dahriyun ni juga, kalau kita tengok balik, mereka kata wama yuhlikuna illa dahr. Tak memusnahkan kita melainkan masa. So tu datang yang berikutnya datang pada zaman kita ni, golongan-golongan ini jugalah yang mereka menyatakan sama macam apa yang Allah Taala sebut tadi, maknanya kita ni hanya berputar dengan masa. Maksudnya tak ada Tuhan. Dan akhir sekali ada juga di kalangan mereka yang menyembah masa. Sebab tak ada Tuhan, dia berkata Tuhan itu adalah masa. Dan ini juga ada dalam golongan musyrikin zaman Arab. Ketika Nabi SAW diutuskan pun ada golongan yang sama. Sebab itu Nabi SAW melarang kita untuk mencela masa. Kerana masa adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala putarkan masa. La tasubbud dahr. Nabi kata jangan kamu cela masa. Fa inna ma ana dahr, ataupun disebut apa? Ana yu'dhini ibnu Adam. Disebutkan dalam sebahagian riwayat. Sesungguhnya akulah masa. Apa maksud akulah masa? Kata Allah. Yang ni pun ada orang yang tersesat sebab dia ingat Tuhan tu masa. Sebab dia kata Allah Taala kata dia masa. Salahlah. Maknanya ditafsirkan, dijelaskan dalam hadis yang sama. Yuqallibu laila wan nahar. Wa ana uqallibul laila wan nahar. Allah kata, aku yang menggerakkan malam dan siang, waktu. Aku yang menggerakkan waktu. Maknanya waktu tu makhluk. Sebab itu dia orang tak boleh faham. Dia orang kata semuanya adalah masa. Semuanya adalah berkenaan dengan masa. Sebab itulah di kalangan golongan-golongan ini jugalah yang sangat obses nak cari tentang isu berkenaan dengan nak merentas masa. Maksudnya nak balik-balik ke apa dia masa lalu. Teori-teori yang mengarut macam apa dia kita kata mesin masa, kan? Sebab tu orang putih ni dia orang buat filem-filem yang macam Back to the Future, nak balik nak pergi ke masa depan, nak balik patah balik. Dan hati-hati mereka sekarang ni gencar menyebarkan hal ini dalam kita kata dalam apa kita kata kartun-kartun dan juga filem-filem yang mereka buat. Mereka cuba nampakkan hal tersebut adalah ilmu. Padahal dia memang bukan, tak masuk dalam lapangan ilmu pun, dia memang khurafat. Sebab itu sampai orang Islam kita pun yang terpengaruh, yang geng-geng sufi pun dia kata Nabi Khadir ni dia merentah masa. Dia ada ada mesin masa. Tu lawak tu. Sebab kita terlampau berkiblatkan dengan orang kafir, orang barat yang sesat, yang jelas-jelas sesat. Kita pun tak tahu apa itu takdir, apa itu qadar. Dan kita tak tahu tentang maqalat, iaitulah perkataan-perkataan doktrin-doktrin yang ada di kalangan firqah-firqah yang ada dalam Islam dan juga sebelum Islam. Kejahilan kita yang menyebabkan kita yang mudah terpengaruh. Sebab itu kita kata golongan ni memang sekarang ni sangat banyak lah. Sebab itu bagi mereka tak ada apa. Akhir sekali kita kata apa? Tak ada apa, tak ada masalah lah. Maknanya kita kata tak ada, akhir sekali tak ada hikmah, tak ada ta'lil, tak ada apa dia kita kata sebab, tak ada hikmah menafikan sifat-sifat Allah. Sebab tu dalam isu macam ni, anda nasihatkan untuk penuntut ilmu, bagi mereka yang boleh membaca kitab-kitab Arab, maka rujuk kitab Shifa'ul Alil. Kitab Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkenaan dengan qadar. Boleh cari yang mukhtasar, ringkasan pun tak apa. Yang penting boleh rujuk kitab tu untuk memahami tentang isu berkenaan qadar ini dengan lebih terperinci. Baik, jadi kesimpulannya dekat sini, pentingnya kita kembali kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Untuk kita berdepan dengan doktrin-doktrin yang sesat, falsafah-falsafah yang menyesatkan ini, yang datang dalam baju kononnya adalah teori yang dibuktikan dengan kononnya adalah satu kajian, kononnya dibuktikan oleh fakta, dibuktikan oleh ilmu. Sebenarnya dia adalah khurafat golongan
dahriyun ataupun disebut sebagai naturalism, yang tabi'iyin ini, yang di kalangan malahidah. Mereka ni termasuk dalam golongan dahriyun tanpa syak. Sebab mereka menafikan, kita kata tadi qadar, menafikan qudratullah, menafikan kekuasaan Allah. So kita kena faham isu ni. Baik. Jadi bukan setakat kita beriman dengan takdir ni apa yang berlaku pada kita je. Pasal beriman dengan takdir apa yang berlaku dengan kita saja. Kalau kita dapat menikmat, kita pun bersyukur kita. Bukan setakat itu. Takdir ini kita kena faham dalam konteks yang lebih luas, iaitulah kita nak faham macam mana boleh adanya kesesatan-kesesatan yang berlaku, pecahan-pecahan golongan qadariyah tu yang bermula pada zaman perakhiran zaman sahabat, yang sahabat kafirkan. Sebab apa dikafirkan mereka ni? Sebab tu kita kena teruskan menuntut ilmu dan mempelajari berkenaan dengan qadar ini, berkenaan dengan takdir ini dengan lebih serius. Baik, anda nak tengok soalan di sini. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Adakah ini ditakdirkan juga? Baik. Jawapannya, ya. Kita dah sebut tadi, kullu syai'in biqadar. Kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap segala sesuatu Allah dah takdirkan. Berimannya seseorang, kufurnya seseorang dah ditakdirkan. Dah ditakdirkan. Dan ini ijma'. Sebab itulah bila Nabi bagi tahu dekat sahabat tentang orang yang masuk syurga, orang yang masuk neraka telah ditentukan, sahabat tanya, kalau macam tu kenapa kita kena beramal? Sebab tu Nabi bagi tahu dekat apa? I'malu fakullun muyassirun lima khuliqa lahu. Beramallah, sesungguhnya kamu akan dipermudahkan dengan apa yang dicipta untuk kamu. Sebab balik pada 4 martabat tadi, 4 rukun tadi. Sebab ada khalq. Bukan setakat ilmu dengan kitabah dengan masyiah saja, ada khalq. Allah mudahkan kita. Maksudnya Allah yang, kenapa kita buat ketaatan? Sebab Allah yang cipta dan mudahkan kita untuk buat ketaatan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, yakni dia beramal, wattaqa, dia takutkan Allah dengan dia menjauhi larangan-larangan Allah. A'ta, dia beramal, diberi dekat Allah SWT amalan. Hak Allah, a'ta haq Allah, dia bagi hak Allah yang beramal, dia mentauhidkan Allah, dia beramal. Wattaqa, yakni dia menjauhkan dirinya daripada perkara yang dilarang oleh Allah kerana dia takut ke Allah. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan la ilaha illallah, dia mentauhidkan Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wasaddaqa bil husna juga ditafsirkan dengan dia membenarkan syurga, dia beriman dengan syurga, dia beriman dengan ganjaran pahala syurga al husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan dia jalan kemudahan, jalan untuk masuk syurga Allah akan mudahkan. So Allah bagi pilihan dan Allah mudahkan berdasarkan pilihan kita. Kalau kita pilih nak buat baik, nak buat ketaatan, Allah akan mudahkan. Tapi kalau kita pilih nak jadi kafir, nak ikut jalan kekufuran, Allah akan mudahkan juga. Allah akan mudahkan kita ke jalan kekufuran, tapi akan menyulitkan kita untuk sampai kepadanya dan akan, sebab itu Allah Ta'ala kata, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang bakhil, yang tak mau beramal. Bakhil. Orang yang tak mau beramal ni bakhil lah. Nak masuk syurga tapi tak mau beramal. Bakhil. Allah Ta'ala dah bagi dia apa? Nikmat, anggota badan apa semua, lengkap. Allah bagi nikmat, boleh hidup ni, dia tak mau beramal. Dia bakhil, Allah kata. Bakhila. Wastaghna. Sebab apa? Istaghna. Istaghna an rabbihi. Dia rasa cukup daripada Tuhan. Tak perlu, aku buat semua aku buat. Ini makan, pakai ni semua aku daripada titik peluh aku. Wastaghna, dia rasa cukup. Macam perangai orang-orang kafir. Wastaghna, ni semua daripada aku. Bukan Tuhan, tak ada apa. Tuhan ni ciptaan manusia je. Kan? Tuhan ni tak ada pun lah. Dia kata macam tu. Wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan la ilaha illallah, dia mendustakan syurga, dia mendustakan balasan, dia mendustakan iman. La ilaha illallah, mendustakan tauhid.
fasanuyassiruhu lil usra. Allah kata kami akan mudahkan, akan dipermudahkan dia untuk sampai pada jalan, akan dibawa, akan jadi kita kata golongan yang syaqi, celaka. Sebab itu balik pada perkataan Imam Syafi'i tadi, faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ada juga yang ditetapkan bahagia yang masuk syurga. Semoga Allah masukkan kita dalam syurga. Ya, ditakdirkan. Cuma kena tengok ayat tu, Allah Ta'ala sebut sya'a kat situ makhluk. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Maknanya Allah bagi kehendak kat kita, manusia. Untuk dia pilih. Dia nak pilih jalan kebaikan, dia boleh pilih jalan kebaikan. Dia nak pilih jalan keburukan, dia boleh pilih jalan keburukan. Tetapi Allah dah tetapkan, kalau dia pilih jalan kebaikan, dia akan masuk syurga. Kalau dia pilih jalan keburukan, kekufuran, dia akan masuk dalam neraka. Itu ketetapan Allah. Kan? Tak ada percanggahan. Baik, soalan ini. Siapakah ulama yang pertama yang menyusun 4 rukun takdir ini? Baik. Rukun takdir ini, dia kita kata dia diistimbatkan dari secara tatabu' wal istiqra'. Proses ana tak pasti. Wallahu a'lam siapakah ulama pertama yang menyusun 4 rukun takdir ni, wallahu taala a'lam. Tak disebutkan, tetapi datang pengumpulan ini melalui proses tatabu' wal istiqra'. Maknanya ulama bila bincang bab takdir, bila bincang tentang qudratullah, bila bincang tentang masyiah, bila bincang tentang ilmu Allah, bila bincang tentang khalqullah, maka mereka mendapati takkan lari. Maksudnya macam inilah kita kena faham. Mereka tengok daripada perkataan sahabat Nabi yang sebut tentang contoh macam Umar kata qudratullah tadi, takdir adalah qudratullah. Kemudian mereka tengok macam mana Ibnu Umar berinteraksi dengan golongan yang menafikan ilmu Allah. So mereka dapat daripada situ. Kemudian mereka tengok daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sebut tentang 4 pembahagian ini yang tidak datang dalam susunan yang tersusun macam kita hari inilah. Maknanya daripada proses tatabu' wal istiqrar. Macam pembahagian tauhid 3 lah, lebih kurang. Dia tak ada kita kata siapa pengasas kan, tak ada. Sebenarnya nak tentukan pengasas tu pun kita pun tak boleh nak kata dengan pasti. Wallahu taala a'lam. Baik. Orang pertama yang menyusun pun kita pun tak tahu. Anda pun tak pasti siapa yang mula pertama yang menyusun, tetapi sebenarnya kalau kita faham dia bukanlah disusun macam tu. Kita kena faham bila datangnya golongan yang contoh macam Qadariyah yang terawal tu dia menafikan ilmu. So bila ulama sahabat Nabi dia dah faham lah. Dia dah faham memang qadar ni dia akan balik pada 4. Sebab dalam hadis-hadis Nabi bagi tahu, dalam Quran dia akan lari daripada masyiah, takkan lari daripada khalq. Semua ayat Quran tu jelas. Cuma sahabat tak cakap lah beriman dengan qadar ni ada 4 rukun. Tak cakap macam tu lah. Kita kena faham macam tu lah. Maknanya semuanya dalam proses tatabu' al-istiqra'. Maksudnya ayat Quran tak lari daripada 4. Tentang takdir, tak lari daripada 4 rukun yang wajib kita imani. So kita dah sebut ayat dalil-dalil kan. Kita sebut dalil-dalil secara umum tadi. Itu jawapan dia. Baik, wallahu a'lam. Baik, yang kedua. Allah menyebut di dalam Quran yang Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum melainkan mereka yang mengubah sendiri. Apakah maksud sebenar ayat ini? Adakah manusia boleh menentukan nasib diri sendiri? Maksudnya jelas. Allah Ta'ala sebut dengan jelas. Makna ayat ni, Allah bagi kita kehendak. Macam kita faham tadi. Bila Allah kata dia berkehendak, Allah tak nafikan kehendak kita. Betul tak? Sebab tu Allah kata, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Allah sebut dulu, Allah isbatkan kehendak makhluk. وَمَا تَشَاءُونَ. Apa yang kamu berkehendak. Allah Ta'ala bagi kita kehendak. Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Allah Ta'ala bagi kita pilihan untuk kita mengubah nasib kita. Itu maknanya. Bukan kita boleh menentukan. Ya, kita boleh menentukan nasib kita pada lapangan ataupun ruang, lingkungan yang Allah bagi dekat kita kehendak yang kita tahu.
Maknanya dia, contohnya, ya Allah Ta'ala suruh kita cari rezeki. Allah Ta'ala suruh kita bekerja. Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Tetapi kok mana pun, dia takkan lari daripada bulatan takdir tadi. Dia takkan terkeluar daripada takdir Allah. Apa yang kita buat, apa sudah telah ditetapkan. Telah ditetapkan. Kalau kita berubah sekalipun, apa yang kita berubah tu pun dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah bagi satu kaedah penting. Kalau ada golongan qadariyah yang datang dekat kamu yang dia nak nafikan qadar ni, baik, berhujahlah dengan dia dengan apa? Ilmu. Apa maksud ilmu? Kata kalau kita tengok balik apa dia disebutkan apa dia oleh Imam Syafi'i rahimahullah, idza nazartum, atau idza apa dia jadilu ataupun nadhiru nadhiru al-qadariyata bil ilmi fa in jahadu kafaru fa in jahaduhu kafaru wa in amanu bihi khusimu. Tegakkanlah hujah ataupun berdebatlah dengan golongan qadariyah ni dengan ilmu. Makna dengan ilmu ni maksudnya kita kata dekat dia, Allah Ta'ala, adakah kita tahu ilmu Allah? Tu je. Kalau dia tolak ilmu Allah, dia kufur. Kalau dia beriman, maka habis, selesai. Sekarang ni kita tahu tak nasib kita? Tak tahu lah. Kan? Sebab apa? Sebab nasib kita tertulis di Lauh Mahfuz. Balik pada qadar tadi, balik pada 4 rukun tadi. Nasib kita, ilmunya ada pada Allah. Allah Ta'ala sahaja yang tahu kat mana kita nak mati, dalam keadaan apa kita nak mati. Kita tak tahu kat mana kita nak mati. Bila kita nak mati betul. Keadaan kita mati, kita tak tahu. Allah Ta'ala, ilmu Allah. Kemudian, telah tertulis kitabah. Kita tahu tak? Tak tahu juga. Dia balik pada ilmu. Sebab itu Imam Syafi'i kata, nadhiru al-qadariyata bil ilmi. Tanyakan, datang ke persoalan, kita tahu ke tak tahu? Nasib kita macam mana? Tak tahu. Bila tak tahu, yalah, beramal, usaha. Sebabkan kita berusaha, beramal. Sebab itu bila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, kalau semua dah ditentukan, kenapa kita kena beramal? Dalam riwayat kata, apakah kita kena berserah kepada takdir? Nabi kata, i'malu. Nabi kata, beramal. Kerana kamu dah ditentukan berdasarkan apa yang Allah mudahkan kamu untuk beramal. Adapun ahli syaqawah, ahli sa'adah, orang yang bahagia, Allah akan mudahkan dia jalan kebahagiaan. Allah akan mudahkan dia jalan ketaatan. So kita kena pilih jalan ketaatan kalau kita nak masuk syurga, kalau kita nak nasib kita baik. Nampak? So kita kata dia tak bertentangan. Dia tak bertentangan langsung dengan ayat-ayat yang menunjukkan kita ada kehendak, kita ada pilihan, kan? Yang Allah Ta'ala bagi. Baik, adakah pembahagian takdir kepada dua, takdir mubram dan takdir mu'allaq sahih di sisi salaf? Wallahu Ta'ala a'lam. Wallahu Ta'ala a'lam. Kerana tak tahu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi saya rasa kesimpulannya berkenaan dengan takdir ni masih banyak lagi yang kita perlu faham, tetapi cukup dengan kita memberi fokus pada 4 martabat atau 4 rukun ni dengan meneliti dalil-dalil daripada Quran, dilihat ayat-ayat Quran yang ditafsirkan oleh ulama, belajar akidah yang paling penting, ilmu akidah, belajar tentang takdir, belajar tentang qadar. Kalau boleh kita faham macam mana nak membantah syubhat ataupun keraguan-keraguan yang cuba didatangkan oleh golongan-golongan malahidah, golongan dahriyun dan sebagainya yang seakatan dengannya. Yang kita tengok hari ini sangat banyaklah yang tersebar. Itu kita kena faham. Sebab tu kalau kita tengok dalam atau orang barat sekalipun, itulah yang menjadi ruang lingkup perbahasan mereka tentang isu berkenaan dengan adakah kita ni buat perbuatan kita ni, adakah kita yang cipta sendiri atau kita buat, ada kaitan dengan Tuhan atau tak. Dan itu yang menyebabkan, itulah yang berlegarnya isu-isu berkenaan dengan takdir ini, dan tidak ada pertentangan antara takdir dengan apa yang
Allah Subhanahu Wa Taala dia berikan kepada kita kehendak, yang kita kata yang kita semua ni dibekalkan dengan kehendak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan amalan, untuk kita berusaha dan sebagainya. Kalau tak, kita kata susahlah kita nak, macam kalau kita pegang dengan pendapat sesat, teori sesat, kita kata Sam Harris ataupun Richard Dawkins tu, habislah. Maksudnya tak ada jenayah lah, sebab semua orang akan berhujah kata semua ni faham. Sebab itu sampai tahap kalau kita tengok golongan batiniyah, golongan ilhad, golongan etis dan sebagainya, sampai tahap hari ini mereka menghalalkan perkara-perkara yang haram, ibahiyah. Sebab itu bagi mereka buatlah apa saja. Tak, maksudnya sampai tahap mereka menghalalkan perbuatan perkara-perkara yang di luar daripada ketaatan, zina, liwat dan sebagainya, sebab bagi mereka hanya khayalan. Yang paling bahaya sekali, ada satu kelompok ataupun satu gerakan, sama ada gerakan sepihan daripada gerakan LGBT ataupun seangkatan dengannya, gerakan-gerakan etis dan sebagainya, mereka cuba untuk bawa daripada kita kata berpunca daripada kesesatan berkenaan dengan masalah takdir ini. Mereka cuba untuk menyatakan bahawasanya kita ni pada hakikatnya tak ada beza pun antara kita dengan mak kita, dengan ayah kita, dengan adik-beradik kita, tak ada beza. Semuanya hanya kitaran masa. Nampak dahsyat. Dia orang nak attack. Kita hanya masa. Kemudian dengan teori-teori yang dahsyat, yang kufur, yang pelik-pelik, yang khurafat pun macam-macam. Mereka bina daripada kesesatan mereka itu macam-macam, yang mereka cuba nak bagi alasan dan dalih, sampai tahap kita tengok memang dahsyat. Yang ini kita sangat-sangat kita kena takutlah, kena bimbang. Sebab itu kenapa kaum kita kata pemuda-pemuda zaman hari ini, syabab-syabab hari ini, kita tak boleh biarkan mereka leka dengan semata-mata kita biarkan mereka duk tengok filem-filem barat. Filem-filem hari ini pun sangat dahsyat, mereka punya doktrin-doktrin yang cuba disebarkan. Dalam lebih dahsyat lagi kalau kita tengok balik, macam-macam bentuk kekufuran cuba disebarkan melalui medium-medium, kartun, anime, filem-filem yang dahsyat hari ini. Sangat-sangat memang kita perlu bimbang, terutamanya pada generasi muda. Wallahul musta'an. Baik, soalan yang berikutnya, adakah orang-orang yang berusaha ke jalan lurus tiba-tiba boleh sesat? Kenapa boleh berlaku? Ya, ini kita kata kenapa boleh berlaku. Baik, dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkenaan dengan itu menunjukkan kepada kita berkenaan dengan seorang hamba, la ya'malu innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa. Ada seorang hamba yang dia beramal dengan amalan ahli syurga. Dalam riwayat lain dijelaskan pada pandangan makhluk, pada pandangan manusia, orang nampak dia beramal dengan amalan ahli syurga, tapi Allah Ta'ala tahu apa dia buat. Pada pandangan manusia, dia buat baik. Sehinggalah pada pengakhirannya Allah Ta'ala tetapkan dia beramal dengan amalan ahli neraka yang biasa dibuat. Fayamalu bi'amali ahli nar fayrukhlah. Lalu dia masuk neraka. Disebabkan itu pilihan dia. Nampak? Yang Allah Ta'ala dah tetapkan berdasarkan apa yang Allah Ta'ala bagi pilihan dekat dia. Dan ada orang yang kata Nabi SAW, innal abda la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dia buat jahat, adalah dipisahkan dengan satu zira'. Fayasbiqu alaihi alkitab. Apa maksud fayasbiqu alaihi alkitab? Balik kepada rukun yang kedua, penulisan. Tulisan. Allah Ta'ala dah, rupanya Allah Ta'ala dah tulis dekat dia. Dah tertulis dalam takdir, dalam Lauh Mahfuz. Dia ni akan beramal pada waktu akhir-akhir kematian atau sebelum dia mati itu, dia akan beramal dengan amalan ahli syurga. Maka dia masuk syurga. Maknanya dibalik pada ilmu Allah. Manusia tak tahu, kita tak tahu. Sebab itu kita tak boleh
kenapa kita tak boleh menjazamkan seseorang tu ahli syurga atau ahli neraka? Kita tak boleh kata dia ni fulan confirm ahli neraka, confirm ahli syurga, sebab kita tak tahu. Dibalik pada ilmu Allah. Sebab itu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tu jawapan dia betul. Kerana kita tak tahu isi hati orang. Ada orang dia nampak baik, tapi dia buat amalan yang jahat. Pada pandangan manusia baik, tapi dia buat amalan-amalan jahat. Jadi Allah mudahkan dia untuk buat amalan jahat tu sampai dia dimatikan dalam keadaan buat amalan jahat tu. Wal'iyadzubillah. Ia boleh tersesat. Sebab apa? Sebab hati kita bukan kita yang pegang. Innal qulubal ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'a. Hati-hati hamba ini, hati-hati kita semua ini berada antara dua jari jemari daripada jari jemari Allah Ar-Rahman yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yuqallibu kaifa sya'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah membolak-balikkan hati hamba-hambanya itu berdasarkan kehendaknya. Maknanya balik kepada masyiah, kehendak Allah. Kita tak tahu. Sebab itu kenapa Nabi SAW suruh kita banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Sebab itu kita kena banyak bergantung kepada Allah. Jangan kita bergantung dengan diri kita sendiri. Bergantung kepada Allah SWT. Banyak kan berdoa, minta ketetapan, minta Allah Ta'ala tetapkan hati-hati kita di atas Islam. Itu caranya kita nak minta supaya kita tak disesatkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Baik. Jadi anda rasa cukup setakat itu. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala memberi manfaat atas apa yang kita sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.